Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu kita pada awal bulan lagi, dan awal bulan sentiasa kita kena ingatkan beberapa perkara yang penting, iaitu melihat kepada macam mana untuk penggunaan analisa arah pasaran dikenali sebagai mapping. So mapping ni satu perkara yang penting tau. Walaupun kita duk cerita, duk ulang kan, saya tunjuk di live, tunjuk di video rakaman dan sebagainya, mapping adalah satu perkara yang sangat penting. So macam mana sebenarnya exactly mapping? Okay, saya akan tunjukkan macam mana exactly mapping. So ada beberapa ingredient utama dalam mapping, dan saya masih lagi fokus dalam hala tuju arah pasaran. So yang pertama ialah you kena mahir pasal mapping. Okay, so saya akan tuliskan dekat sini untuk you faham, dan juga macam mana untuk aplikasi, insyaAllah, dan you akan nampak macam mana cara dia dan juga aplikasi tertentu. Okay, so yang pertama ialah dikenali seperti saya cakap tadi ialah mapping kan. Jadi bila kita sebut mapping ni, dia melibatkan untuk tahu tujuan dia lah. Satu ialah tahu ialah major trend. Okay, maknanya trend keseluruhan nak pergi kat mana. Nombor dua, nak tahu iaitu minor trend. Nak tahu mana minor trend sebenarnya nak pergi ke mana. Dan ada lagi satu konsep di mana saya akan kongsikan akan datang, dipanggil volatility trend. Okay, so ni tujuan kita nak tahu. Dan bila kita sebut major trend, biasanya saya fokuskan kepada kefahaman, iaitu fokus kepada apa? Fokus kepada dua kan, iaitu satu, dikenali sebagai fokus untuk weekly dan juga monthly. Biasanya saya define major trend berdasarkan arah ni. So apa arahnya? Okay, apa arahnya sekarang? So arahnya sekarang ialah mesti datang daripada satu, untuk buat mapping. Ingredient satu ialah syarat dia mesti ada. Nombor satu ialah mesti menggunakan candlestick. Okay, candlestick continuation. Okay, candlestick continuation ataupun candlestick trend. Sama ada candlestick trend ke continuation dulu tak ada masalah, yang penting you faham kan. So kalau you tak ingat candlestick trend, candlestick continuation tu, memang you kena revisit balik video sebelum ni, sebab kalau saya terangkan kat sini jadi lama video ni. Okay, so apa yang kita kena buat lah proses mapping. Nombor dua ialah, iaitu ni nombor satu. Lepas tu nombor dua, apa yang you kena buat iaitu fokus kepada top down method. Top down method. Top down method ni maksudnya you buka daripada iaitu monthly kan. Lepas tu you buka apa? Weekly. You buka apa lagi? Daily. You buka lagi H4. You buka lagi pada sampai H1. So maksudnya dia mesti daripada top down, mesti daripada besar ke kecil. Ni top down, itu maksudnya top down. Top paling besar monthly sehingga H1. So ini yang pertama, mapping. So mapping yang pertama ialah kita fokuskan kepada, iaitu konsep mapping pertama, fokuskan kepada sebenarnya mapping jenis ni, nama dia mapping CDS. Okay, ni saya pergi detail sikit. Jarang saya pergi detail, tapi saya untuk video ni saya pergi detail sebab mungkin dah follow saya. So mapping pertama dipanggil mapping CDS. CDS tu bermaksud iaitu candlestick, okay, dominant setup. Mesti faham ini kan, dia ada 3 jenis mapping. Mapping pertama CDS. CDS ni banyak sebenarnya, tapi CDS asas kita iaitu yang kat sini yang saya tulis tadi, iaitu ada candlestick trend dengan juga candlestick continuation. Ini asas. Faham tak? Jadi lepas tu you kena faham, selepas candlestick trend dan juga candlestick continuation, dia ada CDS yang lain seperti TRZ, CPZ, CEZ. Di mana CEZ itu saya jarang sentuh pasal dia dah peringkat advance. Tapi pada sama juga you pergi kepada faham konsep mapping pertama, dinamakan mapping CDS. So mapping kedua dinamakan sebagai mapping volume, mapping volatility mapping, dan mapping ketiga dia dikenali sebagai mapping klasik. Mapping klasik. Okay, so dia ada 3. Yang hari ni saya sentuh mapping CDS dulu pasal ini adalah asas yang penting, kemudian kita akan pergi masa ke masa, boleh Alright, so apa mapping CDS? Kita fokus pada candlestick continuation dan candlestick trend. Okay, saya tunjuk balik kepada kita punya chart. Okay, contoh sekarang ni USD CHF ni, alang-alang kita buka je lah kan. Okay, kita tengok di monthly. Okay, tengok pada monthly dulu. Monthly ni, satu perkara yang you kena jelas ialah you kena mahir apa benda you nak tengok. Dalam kes ni, kalau you perhatikan, benda yang kita nak tengok ialah kita nak tengok CDS. CDS yang you belajar ialah CDS apa? CDS candlestick trend dan juga candlestick continuation. Okay, so kita pergi tengok. So kalau kita tengok, syarat yang pertama ialah mesti tengok daripada kanan ke kiri kan. Kanan ke kiri. Mesti tengok macam ni, kanan ke kiri. So dalam kes ni, yang ni tak ada apa-apa maksud. Pasal dia tidak close di bawah kedua pink ke dua purple ke, tak ada. Kan yang ni pun tak ada. Yang ni pun tak ada. Okay, yang ni yang paling logik kalau ada pun, yang ni. Ni pun paling logik paling ada, iaitu ini adalah dinamakan sebagai candlestick continuation. Pasal dia close di bawah di bawah
luar bibi, ni luar bibi, dan di bawah kedua ping kan. Dah jadi jadi conteng apa kat sini kan. Saya ulang balik dekat sini kan, mungkin you boleh tengok dan you perhatikan. Saya mungkin tukar color supaya lebih jelas pada you. Kita tengok. Satu ialah dia close price ni berada di bawah ni. Luar bibi bawah, low bibi, lower bibi, dan juga kalau you perasan kan di bawah semua lah. Bila dia automatic luar bibi tu di bawah semua, bawah middle band, bawah pink. Jadi ini candlestick continuation. Jadi maksudnya kita tandakan sebab konsep break retest adalah konsep macam ni. Saya padam balik supaya you boleh nampak. Konsep break retest ni lah konsep dia macam ni. Okay, saya bagi contoh. Katalah dia nak turun sekarang. Hitam dah ada hitam, tak sesuai kan. Kita ambil color ni. Okay. Katalah dia nak turun ke sini. Break. Break ni kita define break ni pasal apa Sekejap makin mengarut tulisan ni. Okay, break ni maksudnya. Sekejap. Okay, dia turun ke bawah. Tu dia baru ngam. Kemudian dia naik ke atas. Naik ke atas ialah ini adalah entry zone pertama. So kita ambil MA berlawanan. Maknanya di dalam semua tempat ni adalah MA berlawanan. So kita ambil dia sebagai nama yang saya sebut SZ1 ataupun MA berlawanan. Okay, so maksudnya mapping kat sini lah mappingnya. Ni yang saya color ni. Okay. Sebab mapping ni ada banyak rahsia dia, banyak cara dia. Okay, so satu lah kita buat mapping. Yang pertama kita tarik. Kita masukkan. Saya nak buang semua benda ni dulu. Yang tak berkait untuk kita punya pembelajaran ni. Okay, kita masukkan dia. Okay, mapping. Satu lah kita masukkan di, kejap di sini. Okay, kita masukkan rectangle. Tarik sini ke dalam. Ni saya dah colorkan lah tempat ni sebab saya guna mapping ni juga kan. Kita tengok juga di weekly. Yang tengok di weekly. Kat mana mapping dia? Mana kita ambil ni. Ambil tambah lagi. Rectangle. Tengok. Candlestick kat mana? Candlestick yang berlaku sekarang ni kalau you perasan. Okay, kejap saya tunjukkan you untuk kes pembelajaran ni. Kalau you perasan ialah di sini. Ini candlestick dia, betul tak? Ini candlestick dia. Candlestick yang menyatakan candlestick trend. Jadi ini mapping kita ni. Jadi kita sebab dengan anggapan ialah dia turun dia naik. Sama kat monthly tadi dia turun dia naik. Macam tu. Faham kan? Okay. So jadi maksudnya lah sekarang ni ini ialah kita punya target kita. Sebab tu saya tanda kat sini. Jadi dalam kes ni, dalam kes yang kita duduk tengok ni lah kan. Bermaksud dia dah sampai area weekly. Kan, weekly sell. Jadi kalau kita ni jenis swing sebab kita dah sell lah kat sini ni. Kan, sebab kita nak target dekat bawah ni. Okay. Itu satu. Lepas tu kita tengok terus daily. Biasanya kalau dah sampai dekat area sini, daily dah sampai, kita dah tak buat mapping lah biasanya. Mapping ni maksudnya dia memang dah berada dalam area weekly punya sell. Tunggu H1, H4 je bagi contoh untuk dia sell. Jadi sebab ni semua zone kalau you perasan. Kalau you tengok dekat sini, satu kalau you perasan betul-betul kan. You perasan tak? Ini biasa trik lah. Trik tu maksudnya orang tak faham lah. Satu ialah candlestick ni candlestick trend. Okay tak? Tapi sekarang ni yang zone yang kita tanda ni adalah zone weekly. Yang ni zone monthly tadi. Ingat tak? Kita buat tadi. Dekat weekly kan kita buat kat sini. So masa you tandakan benda ni, obviously di daily juga dia nampak. Yang ni monthly punya, yang ni weekly punya. So di weekly sekarang ni, Mamat ni naik, buat candlestick trend dalam zone weekly ni. Maksudnya dia adalah candlestick trend entry. Saya panggil CTE. Dia turun. Bukan je dia nak naik lagi sebenarnya. Tu antara benda yang biasa trik. Nama dia CTE. So ini biasanya kalau orang baru, dia confusekan ni. Tapi you just hold on dengan saya sebab saya akan bagi contoh pelbagai mapping. Terutamanya setiap minggu, awal minggu dan mungkin juga video tertentu dalam beberapa kali dalam setiap minggu. So maksudnya kalau you tengok video ni, ada contoh yang saya akan ambil contoh lepas. Ada juga video mungkin you pernah tengok yang saya share pada you. Tetapi dia sangat relevan. Pasal saya sentiasa tekankan lagi detail. Kadang-kadang saya kembali balik supaya you ingat. Boleh Alright. So sekarang ni kita dah faham ini konsep. Jadi maksudnya memang dah sell. Tapi macam mana kita nak sell? Ni masuk entry. Entry ni lain lah pula. Kan? Entry ni kita pergi kemudian. Tapi pada saya lah weekly dah activate. Dan dia ada video saya sediakan sebenarnya. Ialah cari entry, tunggu H1, H4 bagi jalan ni. H1, H4 tak bagi jalan ni. Kan dari segi CDS volume, dari segi volatility pun tak bagi jalan sebab BB masih buka ke atas. Tu kita pergi kemudian. Tapi yang faham ialah asas ni dulu. Kan saya masuk semua kelang kabut. Pergi tengok video yang lain. Boleh? Okay, saya bagi contoh lagi sekali untuk kefahaman. Kita bagi contoh pen lain. Pen apa ni? Apa ni? Ini GU kan? Ini GU. Ini apa ni? Euro USD kan? Contoh kan? Contoh GBP USD lah. Ambil. Ni kebetulan saya ada post minggu lepas. Alright, tengok monthly. Mana mapping? Ini mungkin ada orang confuse. Pasal apa? Dia tengok lah. Oh, ini adalah candlestick yang menyatakan macam mana ni coach? Kan? Kau cerita apa ni coach? Sekejap saya tunjuk. Saya masuk ke sini. Saya buang semua ni. Sebab kita nak pakai yang baru. Okay, kita tengok. Okay, katalah saya ambil ini. Ini adalah candlestick yang dikatakan candlestick
trend. Ini candlestick. So turun dia adalah cari untuk naik. Jadi satu lagi ialah mapping trend line. Ada lagi konsep. Mapping ni banyak konsep. Tapi kita pegang CDS dulu. Okay. So maksudnya sekarang ni dia turun untuk cari monthly. Kita pada weekly kan. Weekly juga adalah menurun cari apa tu monthly kan. Tapi kalau you tengok satu-satu dekat sini, kalau you perasan, kalau kita buat mapping, ini mapping untuk orang baru mungkin dia agak confused. Cadangan saya ialah you cari yang jelas je sebenarnya. Okay. Katalah saya buat yang ni juga. Monthly saya tanda kat sini. Okay. Lepas tu saya pun tekan pada weekly kan. Saya pun tanda di sini. Kan? Mapping ni you kena selalu tengok video ni. You kena subscribe dekat RoadTT pasal dia ada macam-macam case. Saya akan bagi pelbagai case tadi dah ke mana aku punya pergi tadi. Yap. Sini balik. Oh dia tak masuk tadi. Rectangle. Saya pinjam dulu kat sini. Nampak dia berada di sini. Dia berada di area sini. Dekat kat sini. So maksudnya dia strong support dia sekarang ni. Kan di weekly ni. Okay, daily pula masuk. Okay, daily ni satu benda yang menarik you tengok Kenapa saya kata menarik? Pasal kalau you perhatikan kan, sekejap saya masukkan arrow lagi. Arrow tadi dah hilang. Saya masuk arrow ni. Malah saya nak cari. Okay, tengok contoh. Yang ni adalah candlestick trend. Yang turun ke bawah ni dah masuk zone buy. Kan? Jadi pada saya lah, saya dah berhati hati ni. Saya takkan basuh hati. Saya terlalu bergantung kepada weekly punya daily punya BB untuk bagi jenis. Jadi cadangan saya kemungkinan ini adalah buy position saya. Sebab saya nampak dia dah masuk entry pada mana bang? Kan dek? And pada weekly dan juga pada monthly. Ini mungkin confuse untuk orang baru. Tapi sebenarnya dia mudah. Dia konsep dia sama. Tapi point utama saya lah, saya nak bagi you nak faham. Saya nak you fahamkan. Satu ialah mesti kena pasti mapping jenis CDS. Dia panggil mapping CDS. Nombor 2 ialah mapping volume ataupun mapping volatility. Nombor 3 ialah mapping klasik. Nombor 4 adalah mapping trend line. Dia panggil Okay, kita pergi dekat kita punya konsep ni lagi. Ni saya biarkan saya biarkan dan saya buka close kat bawah tu. Tapi point utama saya lah, saya nak you faham yang saya kongsikan tadi. Jadi apa konsep dia? Nombor 1 ialah mesti mahir yang ni, candlestick yang ni candlestick trend ni. Mesti faham candlestick trend ni. Okay, mesti faham candlestick. Apa benda candlestick ni, yang ni kena faham dulu. Alright. Ini paling bapak kena faham Kejap saya nak tukar color yang lebih nampak lagi drastic sikit. Okay. Ni kena faham. Ni candlestick trend ni. Mesti kena faham. Okay, lepas tu kena buat top down. Lepas tu kena buat monthly pada weekly. Lepas tu pada sama juga cari yang mungkin, kalau boleh cari sama arah. Ni saya bagi tips sikit. Itu satu ialah bagi cari. Jadi cari yang sama arah. Okay, sama arah. Clear lah. Sama arah. Clear dia punya mapping. Kalau you baru, you kena faham ni. You kena clear mapping. Okay, dan kemudian last kali lah you kena clear dari segi iaitu decision. Sebabnya takut terperangkap dengan CTE. Dia ada CTE. Candlestick trend pelengkap di mana zone candlestick trend atau posisi berada kan di zone entry TF besar. Ini sahaja yang biasa akan you lingkup. Alright, so hopefully you boleh enjoy video ni. Sangat penting, video akan datang, akan sambung lagi pasal mapping. Yang penting ialah klik like, komen dan juga subscribe. Dan pastikan buat mapping setiap kali nak trading. Bukan setiap minggu je, setiap kali nak trading. Pasal dia berubah, kita pakai dynamic indicator ataupun dynamic support resistance. Alright, so jumpa lagi. Dan komen di bawah, klik like dan juga share lagi sekali. Dan tulis saja apa saja video yang anda tanya, saya akan jawab masa ke masa akan datang. All the best dan terima kasih.